Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi ruang untuk kita bersama-sama solat maghrib berjemaah, isyak berjemaah dan selesaikan tarawih dan witir. Insya-Allah semoga segala amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, malam ni ganti Ustaz Azhari. Dia naik pangkat, saya pun kira naik pangkat jugalah ni. Pasal mengganti tempat orang yang naik pangkat kan. Sama-sama naik pangkat. Tajuk kita yang sebelum ini ialah perbahasan mengenai ilah. Perbahasan mengenai ilah iaitu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, iaitu akidah tauhid. Dan kita dah tengok dahulu kesamaran yang pertama kita dah tengok, iaitu kesamaran mengenai maksud ilah. Bila Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru masyarakat Arab jahiliyah pada peringkat permulaan dahulu, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai semua manusia sebutlah olehmu la ilaha illallah. Orang Arab jahiliyah bangun berontak pasal dia faham maksud ilah. Bila Nabi ucapkan tiada ilah melainkan Allah, maka mereka marah kerana sebelum ini bagi penghidupan mereka bersama-sama dengan ilah, yakni ilah akhbar, mereka ada ilah asghar, yakni entiti lain yang ada sifat-sifat Allah yang diletakkan kepada golongan tersebut. Jadi kesamaran yang pertama berkenaan dengan mafhum ilah sebagai tempat mereka bergantung harap, yakni mereka ada hajat, mereka ada masalah perkara-perkara kecil, mereka masih lagi menyeru ilah asghar bagi pandangan mereka. Jadi kesamaran masyarakat ialah masyarakat menganggap kesyirikan dari segi bab kesamaran mengenai ilah ialah ada ilah yang kedua, ada Allah yang kedua. Jadi selagi kita tidak ada Allah yang kedua, yakni masyarakat meyakini semua sifat sempurnaan Allah ada pada entiti yang lain, barulah dia mengatakan menyembah selain pada Allah. Itu maksud mereka. Sebenarnya bila dikaji ahwal Arab jahiliyah, bukan semacam itu. Ahwal Arab jahiliyah ialah mereka meletakkan mana-mana sifat Allah, sama ada sifat ilmu, sifat kudrat, ataupun hanya satu sifat Allah ada kepada makhluk selain Allah, itulah dipanggil syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menyeru, beribadat, bergantung harap atas perkara-perkara luar asbab, ke atas min dunillah selain Allah, maka itu dipanggil kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikut tafsir Al-Kabir Fakhr Razi, beliau mengatakan tak mungkin ada kepercayaan mengatakan Allah ada dua atau tiga dari segi kesempurnaan sifat. Maknanya mana-mana sebahagian sifat Allah ada pada entiti yang lain, itulah sebenarnya kesamaran mengenai ilah bahagian pertama. Itu yang kita cerita minggu lepas. Kesamaran yang kedua ialah dari segi kepercayaan masyarakat kita. Masyarakat kita mengatakan kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita tidak sebodoh orang Arab jahiliyah. Orang jahat Arab jahiliyah, dia kata, menyembah orang yang tak boleh berfikir, menyembah batu dalam bentuk berhala. Beliau itu semacam itu. Maka bila dikaji ahwal Arab jahiliyah, bila ditanya adakah betul mereka menyembah batu-batu dalam bentuk berhala, itu kesamaran kita lah.
Sebenarnya bila ditanya kepada mereka, mereka pun bukannya bodoh sebagaimana yang kita jangka. Arab jahiliah sebenarnya mereka jahil wahyu saja. Mereka orang cerdik, pandai, orang bijak, tokoh perniagaan. Tetapi sebabkan mereka tidak ada kitab Al-Quran, tidak ada kitab wahyu, mereka dipanggil jahiliah. Dan segala akidah mereka, segala amalan mereka tidak berdasarkan kitab wahyu, mereka jahil wahyu. Jadi ibrah kita balik ke sini ialah kita pun kalau kita tak mengaji Quran, tak faham Al-Quran, kita pun lebih kurang juga jahil wahyu juga. Jadi kesamaran mereka bukannya menyembah batu ataupun batu tokong ataupun apa-apa yang sekarang ni orang Buddha, orang Hindu duduk sembah tu. Sebenarnya ada rahsia lain di belakang bentuk-bentuk tersebut. Bentuk-bentuk entiti tersebut ada perkara lain, yakni ada ruh-ruh di sebalik berhala-berhala ataupun tokong-tokong tersebut. Dan berhala dalam bentuk mereka nukilkan dalam bentuk arca ini ialah sebenarnya daripada tokoh-tokoh ilmuwan mereka. Kalau Arab jahiliah, mereka ada orang yang banyak jasa kepada negara mereka. Banyak tokoh-tokoh ilmu mereka, orang-orang baik di kalangan mereka, ahlullah di kalangan mereka, yakni mereka memberi makan orang buat haji, mereka menyediakan rumah orang mengerjakan haji. Mereka baik sangat. Maka dalam kehidupan dunia mereka rapat dengan Allah. Mereka muqarrab. Jadi ketika ini bila mereka mati, bagi pandangan mereka, pasal mereka tak ada wahyu, mereka kan mati mereka bukan mati secara sia-sia. Mati mereka ada anugerah khas daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebarang sifat daripada Allah untuk dianugerahkan kepada mereka dalam bentuk sama ada penjaga kawasan tertentu, penjaga wadi, penjaga sungai, penjaga bukit, penjaga apa-apa penjaga, maka satu golongan sebut penjaga kawasan. Biasa syekh-syekh, wali, sekian-sekian wali, roh-roh Nabi ataupun malaikat ataupun jin, itu kepercayaan mereka. Jin tak banyak wujud di masyarakat Arab. Tigalah, roh Nabi, roh wali dan malaikat. Jin ini di masyarakat kita. Jadi mereka mengatakan anugerah Allah untuk menjaga kawasan itu, dan mereka menyeru golongan ini untuk sebarang hajat dan sebarang masalah. Dalam kehidupan mereka ada hajat, minta dengan wakil-wakil yang Allah anugerahkan salah satu sifat dia. Tak kira sifat ilmu ke, sifat kudrat ke, peringkat permulaan mereka mati, mereka dia tak dalam kubur. Orang Arab jangan pada kubur juga. Maka bila mereka menganggap anugerah Allah sifat mengetahui, maka mereka mula-mulanya mereka pergi ke kubur orang tersebut, ke kubur syekh-syekh yang mati, orang alim yang mati tersebut. Sebab mereka mengatakan orang mati tersebut bukan mati secara biasa. Mati dia ada anugerah Allah, direka ada anugerah Allah. Maka mereka mengatakan si mati tersebut, roh mati tersebut tahu tujuan dia pergi, dengar seruan ataupun percakapan dia, dan boleh bertindak balas dengan permohonan mereka. Yakni ada masalah, roh tadi boleh selesaikan. Ada hajat, roh tadi boleh kabulkan permohonan mereka. Inilah bentuk-bentuk kesyirikan. Pada peringkat permulaannya, betul-betul kubur. Lama demi lama berlakunya peredaran zaman, dia membentuk dalam bentuk, dia agak-agak rupa, dia buatlah muka sekian-sekian, tangan sekian-sekian dalam bentuk orang yang alim tersebut. Itulah sebenarnya, bukannya mereka bodoh sebagaimana sangka, mereka menyembah batu, mereka menyembah kayu dan sebagainya. Sebenarnya mereka menyembah, mereka bergantung harap, mereka beribadat. Apa sebenarnya ada di belakang berhala-berhala tersebut? Bukan sembah berhala, sembah ruh di belakang berhala tersebut. Jadi inilah kesamaran. Jadi masyarakat kita pun sekiranya duduk menyeru ruh wali, nabi, malaikat dan jin, maka kita juga melakukan kesyirikan sebagaimana masyarakat Arab jahiliah sebenarnya. Itu 4 perkara yang Allah ulang-ulangkan dalam Al-Quran punca kesyirikan. Tapi dunia yang nyata ada lagi dalam bentuk benda-benda lain yang ganjil-ganjil. Benda-benda lain yang ganjil. Kita jumpa kucing yang kepala 7 ke, kita jumpa besi yang antik barang lama ke, kita jumpa cincin yang kita rasa ada kuasa sakti dalam benda tersebut. Ada benda-benda di belakang benda ini. Kita pun sama bergantung harap atas perkara luar asbab bagi entiti-entiti ini. Jadi itulah
Kesamaran yang kedua tentang kesyirikan ialah bukannya kepercayaan kita, bukannya mereka sebodoh yang kita sangka. Mereka bukan menyembah benda-benda yang tak bernyawa, batu, kayu dan sebagainya, tetapi mereka menyembah ruh-ruh di belakang yang mereka bentuk dalam bentuk gambar ke, sama dalam bentuk dalam kubur ke, apa-apa saja bentuk yang mereka jangkakan boleh selesai masalah dan boleh menyempurnakan hajat mereka atas perkara-perkara luar asbab. Yani bersama-sama dengan Allah mereka minta dengan perkara-perkara ini. Bukan mereka minta dengan ini, dengan Allah pun mereka minta atas perkara-perkara besar, atas perkara-perkara kecil. Mereka minta dengan wakil-wakil yang kononnya Allah serahkan tugas, diberi sekian-sekian sifat, penjaga kawasan, urusan tertentu, masa tertentu. Mana ada abang kawasan, ada aktiviti-aktiviti, dia ni bomoh patah, dia ni bomoh tangkap jin, dia ni bomoh cari-cari barang hilang. Itu semua roh-roh semua. Itu kepercayaan. Kepercayaan ini luar asbab lah yang menyebabkan kita bergantung harap bersama-sama dengan Allah. Jadi itulah. Maka saya rasa kesamaran yang kedua dah jelas. InsyaAllah minggu berikut kita pergi pula ke samaran yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala.